Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita nak menghitungnya. Ini hari aja nikmat Allah tidak mampu kita nak mengira, apatah lagi nak membalasinya. Dan banyak yang nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang kita salah gunakan. Banyak yang kita zalimi dan banyak juga yang kita engkari kerana akuan-akuan diri kita. Maka itulah kita mengaji, kenal diri, kenal Allah, supaya kita bertambah kenal akan kelakuan akhlak diri kita yang mana banyak yang lari daripada maksud ala tujuan yang sebenarnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang Allah bagi adalah nikmat utamanya adalah dia beri kita ni hidup yang sebelum ini kita ini belum lagi hidup. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahuinya bahawa kita diberi hidup untuk menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita yang Allah nak tajalikan. Maka itulah yang kita susah nak menerimanya sekiranya kita tidak mempelajarinya. Kerana kita mengambil kepada yang bukan hak terlebih dahulu. Kita mengambil yang hak adalah kita mengambil kepada ingin Allah Subhanahu taala itu dikenali. Jadi hak kita ini diberi oleh Allah untuk mengenali Allah. Maka itulah kita tidak menghalakan ke situ dahulu. Kita terus melakukan ibadah, terus melakukan mencari ilmu selain ilmu mengenal kepada diri, mengenal Allah. Maka itulah menyebabkan kita dah terlajak ataupun jauh daripada pengetahuan yang Allah sendiri mula-mula jadikan awal-awal daripada kalamnya, iaitu menyebut ingin aku dikenali, lalu diciptakan makhluk yang pertama bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah kita kena faham benar-benar sekiranya kita dah terlampau ke depan, kita tak mengambil ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka patah baliklah. Supaya tak makin jauh dan tak makin susah kita menghadapi kehidupan ini nanti. Kerana kita tidak akan mampu menghadapi kehadapan ini melainkan dengan cara iaitu kita harus mengenal kepada Allah. Bila kita mengenal diri, kita mengenal Allah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, maka binasalah kita. Maka hilanglah akuan diri kita. Maka beradalah kita dalam benteng Allah. Maka selamatlah kita. Maka kita akan sekalian hidup kita ni baru kita nampak ini semua adalah susunan cerita-cerita kisah-kisah Allah.
Baru kita berjalan tadi, kehidupan kita, nafas naik dan turun, kita rasakan dia. Kita ni tidak ada. Maka bukanlah kita merasa, tetapi dialah yang memberikan kita rasa. Lalu dianugerahi kita ini sifat kehambaan. Ini la tadi adalah sifat kehambaan. Selain daripada akuan diri tidak ada rasa kepemilikan. Bahasa lainnya adalah hamba, abdi. Fa abdun fi kulli hali. Hamba itu tetap hamba. Ya, kata orang wali Allah, hamba itu tetap hamba. Fi kulli hali, bila-bila pun kita ni keadaan kita adalah hamba. Mana hamba ni dah diberitahu tadi bahawa akuan dirinya tidak ada. Hamba ni maknanya tidak ada rasa kepemilikan. Hamba. Abdi. Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad tu bapanya adalah hamba Allah. Jadi jadilah hamba Allah. Bapa kepada Muhammad. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka jika Allah memanggilnya dengan panggilan hamba. Paling Rasulullah SAW suka dipanggil hamba. Jadi kita semua ni bukannya mudah untuk menjadi hamba. Selagi kita tidak mempelajari, mengenal diri, mengenal Allah, kita tidak tahu makam hamba. Darjatnya tu tadi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sangat Allah tu memanggilnya hamba. Seperti mana dalam firman Allah, subhanallazi asra bi abdihi. Itu tadi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Abdihi, hambanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun kita dapat duduk makam, ataupun kita ni memang dituntut untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba, seperti Nabi SAW, iaitu sentiasa merasa tidak ada rasa akuan diri, tidak merasa ada kepemilikan, dan juga lebur, ya, sentiasa berkeadaan dalam keadaan 24 jam, iaitu sentiasa merasakan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba. Apa saja pun kita taati, bukan kita membangkang berbalah seperti mana orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dia membangkang, dia kata, aku yang berdiri solat ya Allah, apa kau nak bagi ya Allah? Aku yang berjalan, aku yang ada kudrat, aku yang ada kehendak, aku yang ada ilmu, aku yang ada ini, merasa mepemilikkan. Bukan jadi hamba. Jadi orang yang derhaka, orang yang mengakui, iaitu kafir, kufar, menutupi Allah memberi hidup, dia kata dia yang hidup. Allah memberi kekuatan, berdiri solat, melakukan puasa, melakukan ibadah, haji, umrah, sedekah, dia kata dia yang melakukannya. Kerana dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Maka hidupnya berkeadaan dalam keadaan berbalah-balah. Bila berbalah-balah, maka dia sendiri yang mengundang azab. Kerana inilah azab yang paling berat. Iaitu kitalah sendiri zalamna. Kitalah menzaliminya tadi. Allah berkehendak supaya jangan rasa ada lagi keakuan diri. Kenali aku, maka engkau tak ada apa-apa. Hidup engkau tu adalah menceritakan kehidupannya. Tetapi engkau tutupi, engkau rasa kehidupan ni engkau yang menyusun. Padahal Allah dah atur begini-begini, tapi engkau rasakan engkau. Ini tadi wujud perasaan keakuan diri yang perlu kita buang sebelum dia bertambah jauh. Jauh bertambah jauh, menjadi macam Firaun. Jadi kita ni sebenarnya bukan boleh tak kita ni hidup di zaman Firaun? Tak payah nak cerita zaman Firaun. Sekarang ni kita hidup di zaman yang lebih teruk daripada Firaun. Iaitu kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita rasa kita ialah Tuhan yang menyembah. Kita yang ada kudrat menyembah kepada Allah. Hingga menyebabkan kita berani meminta kepada Allah imbalan-imbalan yang engkau telah janjikan.
Padahal Allah dah janjikan. Allah tak pernah mungkin janji. Kita tak payah menyebut-nyebutnya. Tapi biadabnya kita tidak ada akhlak sebab kita tidak kenal Allah, tidak kenal diri, maka kita berbalah-balah dengan Allah, kita tidak sedar. Maka kita lebih hebat lagi daripada Fir'aun dan lebih hebat lagi daripada Iblis ataupun Dajjal. Atau sebabnya kita asal saja tidak kenal Allah, maka kita ni buta. Nah, buta Dajjal tu buta sebelah mata. Jadi kita ni dua-dua buta. Lebih bahaya lagi. Kerana apa dua-dua buta? Sebab Allah bagi tahu barang siapa yang ketika di dunia ini buta, maka kelak di akhirat nanti lebih teruk buta. Apanya yang buta sebenarnya? Mereka ni lah orang-orang yang sesat, di mana butanya itu bukan mata penglihatannya buta, tetapi mata hatinya buta, tak kenal diri, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ni zaman kita ni zaman yang banyak orang yang lebih teruk daripada binatang, iaitu Allah sendiri kata balhum kal an'am. Jadi kita menghadapi manusia-manusia yang buta, yang bila diceritakan tentang Allah, dia olok-olokkan, dia permain-mainkan. Seperti mana zaman jahiliyah, Nabi dia olok-olokkan lagi betul. Ya, dia permain-mainkan, dia persenda-sendakan, dia gurau-guraukan. Dia buat dia tolak tepi, dia kata tak pakai ni, si Ajis ni tak punya cerita. Tak payah dengar lah. Dia siapa? Kita dengar ulama-ulama yang betul-betul ni, yang yang kita angkat tadi. Macam si Ajin ni tak ada apa, tak payah kita dengar. Dia kata gitu. Sebab dia tak nampak, dia buta. Dia mata hatinya buta. Bila kita ngajakkan tadi kepada Allah, dia kata tak, kita nak ajak pada syurga, imbalan, dijauhkan dari neraka. Kalau Allah ni kita tak payah. So, kita cukup sebut nama Allah sudah. Kita tak payah kenal. Ini yang berlaku, ni lebih teruk lagi Allah Ta'ala kata. Sebab dia ibadah dalam keadaan buta kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dia rasa dia beramal kerana ilmu dia banyak. Ya, makin banyak ilmu dia, makin jauh pada Allah. Makin beramal dia banyak, berpuluh tahun, 60 tahun, puasa dengan apa, solat tengah malam, dengan berbagai-bagai ibadah dia rasa dia ni orang yang suci. Padahal dalam ibadahnya bila tak dibagi syurga dia mengamuk. Tak dapat imbalan dia mengamuk. Inilah orang-orang yang amalannya banyak tapi nafsu dia masih nafsu amarah. Jadi kita menghadapi begini. Manusia-manusia yang banyak begitu. Yang banyak sangat munafik. Dulu zaman Rasulullah seorang dua orang je. Terasing orang munafik. Jadi tak membahaya. Bila time zaman Saidina Abu Bakar banyak, lalu diperangi, dibunuh orang munafik di zaman Saidina Abu Bakar. Pasal dah mula ramai. Keluar daripada Islam, keluar senyap-senyap. Dia lakukan kemunafikan. Dia buat jadi Nabi sendirilah, itulah macam-macam dia buat. Tu. Selepas Rasulullah SAW sampai ke kita ni, banyak lagi orang munafik, lagi banyak. Anak-anak yang keluar, kebanyakan anak-anak yang banyak munafik banyak. Sebab mak bapak dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Keluar lahirlah anak sebagai tuan, kata Nabi SAW pada zaman kita ni lah. Apa nak tunggu lagi? Kita lihat sendiri. Anak menjadi tuan kepada mak ayah. Maksudnya apa? Anak bila dah besar, dia arahkan mak bapak dia. Apa buat mak buat ini ni. Dia arahkan. Dia rasa sebab apa? Dia banyak duit, dia kaya, dia hebat. Dia arahkan mak bapak. Itu ini maksud Rasulullah. Anak yang kurang ajar derhaka pada mak bapak. Jadi janganlah kita didik anak betul-betul. Jangan sampai anak kita, abang ni jaga cucu, jaga ni kita nak begini. Dia apa? Nanti saya bagi duit ni. Dia gunakan duit, dia rasa dia, ya Allah, janganlah buat macam tu ya. Melainkan dah penting sangat, barulah serahkan tadi cucu kita kepada nenek ataupun mak bapak kita. Kalau tidak, janganlah sedap-sedap kita nak suruh-suruh je. Lama-lama dah jadi manja. Apa hal tak penting pun kita tinggalkan. Tak apa, datuk dia ada, nenek dia ada. Kurang ajar tu nama dia. Itu namanya anak derhaka pada mak bapak.
Tak cukup ke dia dah bela kau nak suruh cucu dia, anak kau pula suruh datuk dia, nenek dia. Memanglah dia sayang, tapi kau kena fikir masa mak bapak kau untuk ibadah kan. Bukan jaga cucu, jaga anak kau. Jadi tu kena faham ya. Jadi anak-anak kita kena didik lah betul-betul. Sebab banyak ada sekarang ni, Rasulullah bagi tahu, mak dan bapak melahirkan, mak melahirkan, anak jadi tuan. Tu dia dah jelas. Sekarang tak kisah dah. Dah kerja dah Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad, tak apa kita boleh keluar mana-mana. Suruh atuk dia ada, nenek dia ada. Kita sedap. Itu maknanya anak deraka tu. Sebab apa? Kita mementingkan diri kita sendiri, kita tinggalkan anak-anak cucu kita. Jadi macam tu. Jadi jangan amalkan gitulah. Itu bukan saya cakap tak bagus. Sekali-sekala tak apa. Tapi jangan jadikan begitu. Kita ni sebenarnya tugas kita mak bapak dan mendidik anak. Jadi apa dia? Yahudi ke Nasrani ke Majusi. Nanti bila anak tu besar nanti, kalau dia baik, kan, nanti disebut nanti orang, anak si Polan, dia tak kena atuk dia gini. Dia akan kata, anak siapa? Kalau jahat pun, nakal pun, tak betul pun, dia cakap anak siapa? Dia tak cakap orang lain. Jadi didiklah betul-betul. Allah dah bagi amanah. Kita sebagai mak bapak didiklah. Bukan saya cakap tak boleh hantar kat atuk nenek dia, tapi jangan terlampau hingga jadikan mak bapak kita ni sebagai orang gaji pula. Kita berubah jadi gitu. Kita tak nampak, tapi perbuatan kita. Elakkanlah kita ni sebagai anak, jangan derhaka pada mak bapak kita. Sekali-sekala tak apa kita bawa jalan, tak apa, tinggalkan dia sekali-sekala. Tapi kalau dah selalu sangat, tu maknanya tu kata kita dah jadikan mak bapak kita sebagai orang gaji pula. Kita ni jadi tuan pula ya. Tengoklah, tanya dalam diri kita sendiri masing-masing. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak manusia-manusia yang tidak mau kenal diri, kenal Allah, tapi dia menyangka dia melakukan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah ni bukan sifat yang dilakukan ibadah, dia sebagai membawa watak hamba. Tapi dia membawa watak iaitu imbalan. Apa yang perlu aku dibalasi nanti. Adakah nanti pasti aku beramal ni dijauhkan aku daripada azab neraka? Ataupun nanti imbalannya nanti aku ibadah ni Allah jamin ke syurga? Jadi gitu. Jadi kita fokus ke situ. Padahal fokus kita, makrifat kita, bila kita mengaji kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu. Pengharapan kita sebenarnya adalah supaya menetapkan diri kita sebagai hamba. Lagi banyak kita ibadah, lagi banyak kita berilmu, lagi buang akuan diri, tidak ada rasa kepemilikan, dan juga kita betul-betul jadi hamba Allah yang benar, yang benar-benar, iaitu menyaksikan benar-benar bahawa dialah yang menegakkan kita, dia yang memberikan kita kehidupan, kita tidak ada kehidupan, dan dia yang menceritakan kehidupan kita. Bukan kita menutupi ini cerita-cerita aku, tetapi kita mengatakan ini adalah cerita-cerita Allah. Maka itulah kita bertawakal benar-benar kepada Allah sebagai seorang hamba, kita ikut ajalah. Dan bukan perkara yang mudah. Kalau kita kata kita ni hamba Allah tanpa kita kenal diri kita, tanpa kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh dengan mencari pembimbing rohani, mursyid untuk kita faham tentang Allah. Kerana khusus untuk faham kepada Allah adalah mursyid yang bertaraf arifin billah, yang dapat menjelaskan adakah kita ini sudah mengenal diri, mengenal Allah. Dia guru mursyid ni tahu, kerana dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing. Itu tadi. Jadi Rasulullah SAW pun telah memberitahu, ada selepas aku tadi guru pembimbing, ada, iaitu di zaman masing-masing. Cari. Masalahnya sekarang ni kita cari contohnya nakkan doktor sakit jantung, kita pergi banyak jumpa sakit gigi, sakit telinga, sakit kepala, sakit macam-macam lah yang lain. Kita tak cari, kita ni sakit jantung, kolbun,
kita tak cari guru tu tadi. Jadi kita kata kita dah berguru. Itu bukan kita berguru pada bab lain. Tapi bab yang paling mustahak adalah ingin aku dikenali kata Allah, iaitu orang yang dah kenal kepada Allah. Adakah kita sudah menjumpai ataupun kita dah mengikuti? Kalau dah mengikutinya, alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur yang amat besar. Kalau kita dah berjumpai mursyid, pembimbing rohani kita, maka kita telah menjumpai iaitu wali Allah, ataupun kita dah menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wali Allah tu Allah, tetapi itu yang dimaksudkan di dalam hadis kursi, bahawasanya kalau kita nak jumpa Allah Taala tu, dia berada pada orang yang wali-wali Allah, orang yang selepas Nabi, wali-wali Allah. Mereka ni sentiasa dalam keadaan akuan dirinya tidak ada. Dia memakai pakaian tidak ada kepemilikan. Dia memakai pakaian benar-benar hamba Allah. Dan bila kita lihat dalam kehidupan dia, kita tahu benar-benar dia cukup merasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mentaati dan juga memohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Dia memohon kepada Allah bersungguh-sungguh, iaitu hala tujuannya adalah jangan lagi bagi dia itu rasa ada keakuan diri atau rasa kepemilikan dia ni, hidup ni dia, bukan. Dia nak jadi hamba Allah yang betul-betul, seperti mana Rasulullah SAW tadi, mana jadi hamba Allah yang betul-betul. Fokusnya adalah dia tidak mau ada rasa kepemilikan. Dia ni dimiliki oleh Allah. Maknanya jadi hamba Allah. Fa abdun fi kulli hali. Tetap hamba sampai bila-bila. Hamba tu mana kena faham. Hamba tu tidak ada akuan diri. Hamba tu ikut aja apa yang Allah Taala suruh. Nafas dia turun naik, dia rasakan Allah. Dia tak ada. Tu hamba Allah. Jangan macam hamba abdi tak sama. Hamba abdi tu cerita hamba abdi tu lain. Ini hamba Allah dengan hamba kepada manusia lain. Hamba Allah ni special. Para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, mursyid-mursyid tu kebanyakannya dia bersungguh-sungguh. Sayyidina Abu Bakar bersungguh-sungguh nak jadi hamba Allah sampai dia fokus kat situ. Jangan sampai ada rasa kepemilikan, ada akuan diri. Dia fokus kat situ betul-betul. Bagi dia, kalau dia merasa ada sifat makna akuan diri, maka dia terkeluar daripada makam hamba, maka dia berada di dalam keadaan tergelincir ataupun dia terjatuh, ataupun dia berada di dalam keadaan kemalangan yang besar. Jatuh dia. Maknanya tergelincir, macam kita tak perasan jalan kat bilik air ke apa, licin ke, ada minyak tumpah ke apa, kita jalan tergelincir tiba-tiba. Itu bagi orang-orang ma'rifatullah, orang betul-betul dia jaga diri dia tu tadi, jangan ada rasa kepemilikan, jangan rasa ada akuan diri, jangan ada rasa lagi selain daripada sifat hamba, maka mereka berjaga-jaga betul jangan sampai ada akuan diri. Ada akuan diri, maka mereka ibaratnya tergelincir, jatuh. Jatuh sakit. Bagi dia sakit yang berat. Bagi dia kesalahan yang besar. Itu seorang hamba, dia sentiasa memerhatikan dalam dirinya tu supaya memandang ismat ataupun ismat itu maknanya memandang pengharapan dia betul, mengharapkan sangat. Dan juga al-hafiz, iaitu pemeliharaan Allah. Allah diharapkan sangat, Allah pelihara diri dia. Selalu dia pandang Allah pelihara dirinya tadi supaya jangan mengakui ada. Gitu sekali. Al-Hafiz, dia pelihara, minta selalu pada Allah. Minta Allah tetapkan. Daim Allah tu sentiasa tetapkan dia, jangan rasa keakuan diri lagi. Tetapkan. Jangan rasa ada kepemilikan lagi. Dia bersungguh-sungguh di situ. Berdoa dia selalu dia minta, tetapkan aku di tempat makam, iaitu tidak ada akuan diri, itu tetapkan aku di makam hamba. Wal abdun fi kulli hali. Bila-bila pun, apa pun dia bagi ilmu, dia bagi hebat, dia bagi apa pun tak masuk dalam diri dia. Dia tetap rasakan dia tu hamba Allah yang mengikuti aja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Taat betul-betul.
Ini maknanya makam orang yang para rasul, para nabi, dia tak mau ada, dia nak terus duduk makan hamba Allah. Maka sukanya Rasulullah bila Allah tu panggil Rasulullah tu sebagai hamba. Kita tak faham. Kita ingat hamba tu makam dia rendah. Hamba ni makam yang tinggi. Dan bukan senang kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak faham makam hamba tadi. Itu tadi. Itu tadi. Jadi perhatikan ya. Hamba tu adalah sesuatu makam yang tinggi. Bila seseorang tu dia ada sifat kehambaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan iaitu karamah ataupun kedudukan yang tinggi. Maknanya Allah akan bawa dia. Kehidupan dia adalah kehidupan dia, maknanya Allah bawa kehidupan dia tu tadi iaitu di mana pun. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Allah akan memperjalankan. Bila kita sifat hilang akuan diri kita, buang rasa kepemilikan kita, kita duduk di makam hamba, abdihi, hambanya, maka Allah akan jalankan mana pergi. Apa sekian alam akan kita dibawa jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita bukakan lagi, makna fahamkan lagi, iaitu untungnya akuan diri kita telah buang. Kita tak ada rasa kepemilikan, maka kita dipanggil abdihi, hamba. Maka bila dipanggil hamba, itulah makam yang mana para nabi, para rasul, Rasulullah SAW sendiri gembira bila Allah panggilnya hamba. Itu nak dipahamkan hamba. Jangan kita faham hamba tu macam orang ni beli manusia ni dijadikan hamba. Itu tak sama dengan Allah SWT. Jadi hamba Allah SWT ni, maka kita akan berada di dalam keselamatan, berada dalam keamanan, dan kita akan diberikan, kalau wali Allah dibagi karamah, kemuliaan oleh Allah SWT. Apapun yang dibagi tadi, pendengaran kita ni pendengaran dia Allah. Dibagi nanti kita penglihatan kita ni penglihatan Allah. Dibagi tadi kudrat kuasa, kita mengatakan tadi jadi maka jadi, perkataan kudrat yang dibagi oleh Allah SWT. Perhatikan benar-benar supaya kita dapat bukan makam ni adalah makam di mana kita rasa menyusahkan, tak. Tetapi makam ni bila kita serahkan diri kita betul-betul, kita ni betul faham kita hamba Allah, tak memiliki apa-apa, maka perjalanan hidup kita barulah dipanggil selamat, aman, berada dalam benteng Allah, sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada makam ini, maka kita masih lagi dalam keadaan yang dipanggil tadi, iaitu berbalah-balah. Jadi perbetulkanlah, ya. Banyakkan lagi kita menumpukan perhatian kita kepada sifat-sifat mazmumah. Kerana masih ada lagi sifat-sifat mazmumah, maka itulah kita tak boleh nak faham ni. Kita tak boleh faham, tak dapat nak rasakan. Aku tak boleh faham si Haji ni. Dah berapa kali aku dengar lah YouTube dia. Tak faham. Aku cuba faham, tak boleh faham. Sabar. Ini yang nak bagi faham tu Allah. Bukan saya. Tu. Jadi dengar yang baik. Lihat dalam diri. Kenapa orang lain boleh faham? Kenapa kita belum faham? Salah satu sebab utamanya kita masih ada satu lagi sifat mazmumah. Banyaklah sifat mazmumah kita buang, tapi masih ada satu lagi. Pun tak boleh dapat faham juga. Dia tak mau ada satu pun. Kita hebat macam mana pun amalan kita. 60 tahun ibadah tengah malam tak berhenti. Lepas isyak sampai ke subuh, kita gunakan air wuduk. Daripada solat isyak sampai subuh, wuduk kita tak batal. Punya hebat amalan kita. Kita baca Quran tiap-tiap malam 30 juzuk, tapi kita masih lagi jahil tentang Allah. Maka masih lagi kita berada di dalam merbahaya. Berada di dalam keadaan iaitu kemalangan yang berat. Sebab kita rasa kitalah yang melakukannya. Itulah sebabnya, salah satunya menyebabkan kita masih tak faham tentang Allah, masih tak dibagi Allah kenal. Bukan Allah tak bagi, tapi kita tak buangkan dulu sifat-sifat mazmumah,
Sifat akuan diri sikit tu tersembunyi lagi. Banyak dah kita buang. Tapi tak boleh nak buang. Ialah kita ni masih nak rasa kita lagi yang puji Allah. Kita yang berdiri dalam solat ni, kita rasa kita yang berdiri ibadah di hadapan Allah. Masih ada sifat-sifat tercela ni lagi. Sifat-sifat akuan diri ni. Sifat-sifat yang lebih buas daripada iblis ni. Sifat-sifat iaitu bangga diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melakukan ibadah tu lantaran kudrat dan kehendak Allah. Kita dapat menyebut nama Allah. Itu adalah daripada Allah yang memberikan kita rasa untuk dapat menyebut namanya. Kita rasa kita hingga berani kita kata aku ni ahli ibadah, layaklah aku ni mendapat imbalan daripada Allah. Tu tak malu je. Itulah sifat tu, maka kita tak dapat hadir Allah Taala. Mana hadir tu, Allah tu sentiasa hadir, tapi kita menghadirkan yang lain. Menghadirkan apa? Imbalan-imbalan kemauan diri kita masih ada lagi. Kita masih lagi beribadah tu, makna mengharapkan sesuatu selain Allah itu adalah batal. Walaupun kita ibadah, kita kata aku nak syurga ya Allah, itu pun juga batal. Sebab masih lagi kita ni tidak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, apa tandanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dah kita rasakan Allah. Jadi apa yang kita buat tu semua kehendak-kehendak dia memuji diri dia sendiri. Dia asyik pada diri dia sendiri. Ini yang susah kita nak tinggalkan, maka kita tak akan dapat faham tentang Allah lagi. Sebab masih ada akuan diri walaupun satu. Banyak dah buang dah, tapi tetap ada satu ni lagi. Masih lagi belum dapat kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu perhati tengok diri masing-masing ya. Saya tak tahu, tapi diri kalian lihatlah. Kalau kata tak dapat lagi rasa zauq, rasa best dengan Allah, maka kita masih berada di dalam kemalangan lagi. Ya. Sebab apa? Kita dah terbiasa lakukan ibadah. Sebab apa best? Sebab kita rasa macam kita ni dapat imbalan daripada Allah. Itu maknanya kita masih lagi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam menyembah kepada Allah, Allah tak bagi kita merasakan ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ahada. Seseorang pun tak boleh mengaku seseorang. Mana dia aja yang boleh mengaku, dia yang melakukan setiap apa ibadah. Dan sekalian alam ini semuanya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil, mengatakan tidak. Tetapi kalau kita tak faham, kita menutupi, kita rasa kita yang boleh buat ni. Ini yang kata kufar. Ini yang dikatakan tadi masih berada dalam malapetaka yang besar. Jadi keluarlah. Hijrah, keluar. Daripada mengakui ada rasa keakuan diri dan duduklah di makam hamba yang benar-benar. Iaitu tak boleh buat apa. Hamba ni tak boleh buat apa. Nak bergerak pun Allah yang suruh. Allah suruh geraklah kita. Allah melihatlah kita. Allah dengarlah kita. Begitu sekali hamba, betul-betul hamba Allah ni begitu. Nafas dia naik, Allah naikkan dia rasa. Tu. Tak ada apa betul, kosong semua. Dia rasa kalau hamba ni pemilik Allah lah pemilik. Allah nak buat macam mana itulah. Aku ikut aja. Tu hamba yang betul-betul. Jadi nikmatnya dapat duduk di situ. Ya, kalau tidak dapat di situ, mana kita berada di dalam keadaan saya cakap tadi malapetaka besar. Walau kita kata semua aku dah buat ada satu, tak boleh. Satu tu lah yang menyebabkan kita hijab dengan Allah SWT. Masalah juga. Kosong. Tak mau ada pun. Tu baru betul. Buang akuan diri. Rasakan sendiri kemanisan. Bila dah dileburkan oleh Allah, rasakan sendiri. Nikmatnya tadi, tak ada nikmat dan lebih besar. Tapi kita harus merintangi setiap sesuatu tu ada pintu dia. Setiap sesuatu tu ada pintu dia. Sebelum kita nak dapat berjumpa siapa yang di sebalik pintu hijab tu tadi. Tapi bila kita dah capai, baru kita tahu dia tak pernah ada pintu pun. Tapi sebelum ni kita nak belajar, dia banyak pintu-pintu dia. Cahaya ni pun Nabi kata bagi Isra' Mi'raj ada berapa 70,000 hijab cahaya untuk sampai kepada Allah. Dah hijab 7 lapis langit tu, daripada satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan cahaya. Dah lah itu 7 berapa?
Lepas tu sampai pula Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Muntaha ada makam cahaya lagi pula. Beratus hijab, dari satu cahaya ke satu cahaya pun 500 tahun. Bila nak sampai? Tu tadi. Jadi kita akan tertipu lah. Kita seolah tak faham. Kata Allah Ta'ala qarib, qurb. Ni rasa pula ba'ud. Jauh pula. Nampak Isra Mi'raj jauh pula. Jadi bila kita belum sampai ni memang kita bermain di situ. Antara Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tu dekat, lebih dekat daripada kita. Kemudian pula Isra Mi'raj jauh pula. Pening kepala. Sebab apa? Kita belum sampai. Bila kita sampai, dia tak ada lagi soalan dia jauh dan dekat. Bila kita dah sampai, usul, dileburkan Allah, tak ada perkataan jauh dan dekat. Apa dia perkataan tak ada jauh dan dekat tu? Makna dia meliputi dah. Memang Rasulullah SAW jauh lah. 500 tahun lagi. 7 lapis langit lagi. Jauh. Tak sampai-sampai. Tapi bila Rasulullah SAW bila sampai, rupanya dia tak ada di mana-mana pun. Dia meliputi atas segala yang Nabi dah dibawa. Semua aku berserta dengan kamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi bagi orang yang masih mencari lagi, masih nak belum jumpa, belum sampai, jauhnya ya Allah jauh. Memanglah susah. Tapi bila kita buangkan akuan diri, buang, tak ada akuan diri, baru kita tahu dekat Allah rupanya. Jadi nak sampai dekat kepada Allah sampai tu bukan pergi sana, pergi sini, bukan. Rupanya buang akuan diri, tak ada, baru kita tahu yang ada hanya Allah, semua ni tidak ada. Barulah kita tahu dia tu dekat. Kerana apa? Dia mentajalikan sekalian alam ini, menyatakan dia. Jadi nyata je lah dia tidaklah dia katakan jauh, tetapi dia juga dia meliputi. Kita kan terdekat, kita tak faham dekat macam mana. Dekat tu sampai kita tak ada. Tu nama qarib. Itu maksudnya gitu. Jadi kena tak ada. Ya gitu. Kalau tidak, kita akan tertanya-tanya antara dekat. Macam mana dekat ni? Jauh, susah. Tapi bila kita dah dileburkan, kita lebur, la ilaha illallah, lebur, betul-betul Allah leburkan kita, barulah kita rasakan, ya Allah, dia tak pernah pun terpisah. Dia yang ada. Yang sekalian yang ada ni adalah bayang-bayang menyatakan dirinya. Kerana segala sesuatu itu menyatakan yang ada hanya Allah tu dimasukkan tadi kita telah usul dan sampai. Selagi kita tidak mempercayai, selagi kita masih lagi duduk mengatakan Allah tu di mana Allah, maknanya kita belum sampai lagi. Tapi kalau orang yang dah sampai, dia tidak akan lagi mencari, dan malahan sekalian alam ini tak dapat menipunya. Dia campakkan ke mana pun, fa'ainama tuwallu fasama. Campak kat mana pun dia sentiasa nampak wajah Allah. Jadi segala sesuatu dah jadi dia yang ditajali Allah, dia buta dah. Dia dah buta. Dia hanya nampak Allah dahulu. Maka tu Sayyidina Abu Bakar kata, segala sesuatu yang aku lihat sebelumnya, aku Allah lah sebelumnya. Maknanya dia dah mencapai kepada penglihatan Allah. Dia dah melihat dengan penglihatan Allah. Tapi kalau kita rasa kita ni boleh melihat Allah dengan penglihatan kita, itu yang cakap tadi. Kita akan tak faham macam mana nak melihat Allah ni. Kita tak faham. Tapi bila dileburkan, kita faham, Allah bagi faham, Allah leburkan kita, baru kita tahu rupanya, ya Allah, engkau aja yang ada rupanya. Aku ni tak ada. Barulah dikatakan kita dapat meneka Allah tu SWT, itu yang wujud yang ada. Kalau tidak, kita tak dapat meneka Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu, insya-Allah. Minta penambahan pencerahan daripada Fadil Ustaz Ahmad Auzai, Pak Lang, Syekh Latif dan yang lain, insya-Allah. Ala Rasulil Amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم المصير يا نعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah aku yang lemah, yang hina. Ampunkan segala dosa-dosa yang telah hamba-Mu lakukan, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi aplikasi kepada apa yang telah dicakapkan, mudah-mudahan kaum muslimin, terutamanya diri sendiri, mendapat kekuatan akidah. Kekuatan akidah yang paling hebat ialah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman itu adalah merupakan generasi yang terbaik sebenarnya. Dan aplikasi kekuatan akidah ini kalau nak diletak pada munakahat, kita bercakap pasal munakahat hari ini, iaitu satu fitnah yang telah berlaku pada zaman ini. Sampai saya nak cakap ni pun macam tak terkeluar, iaitu tentang poligami. Poligami ni dia dah jadi satu fitnah sampai orang yang kahwin lebih daripada satu akan dipandang hina, dipandang sinis, dipandang lekeh, dipandang dihina oleh masyarakat, ahli keluarga sendiri. Itu yang berlaku. Benda ni tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sendiri telah meletakkan fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Dia mulakan dengan 2 dulu. Wa sulasa wa ruba', 3, 4. Barulah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Barulah 1. Jadi ayat ni sebenarnya adalah fitrah lelaki. Kalau mana-mana lelaki pun dia mesti ada fikrah mau kahwin lebih daripada 1 itu. Dia adalah merupakan satu fitrah. Sebab lelaki yang tidak ada, yang anti poligami ni tak ada, saya tak pernah jumpa. Kalau ada, saya ingat itu lelaki yang mandul. Jadi lelaki-lelaki pada hari ini tidak mahu berkahwin daripada 1 bukan kerana takut isteri, tetapi isteri tu yang tak takut kat dia. Isteri tu yang tak takut kat suami.
Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun huraian dia gini. Allahumma salli ala Muhammad. Orang lelaki pada hari ini, tak kira apa bangsa pun, kaum muslimin pada hari ini seluruh dunia, memilih untuk monogami kerana hormat kepada isteri. Isteri itu dia tidak mahu dilukai. Bila isteri itu tidak mahu dilukai, dia tahu kalau kahwin lebih daripada satu isteri aku akan tak happy, jadi dia tak nak. Jadi lelaki yang ada pada hari ini macho sebenarnya. Orang lelaki yang pada hari ini sebenarnya gentleman kerana menghormati isteri melebihi daripada dirinya sendiri. Aplikasi tauhid dalam kehidupan kita, kekuatan akidah pada zaman ini, bila melihatkan kepada apa yang telah berlaku kepada saya, tak bawa contoh kat orang lain tapi saya bawa kepada diri saya sendiri. Kita bila isteri meninggal, kita jadi terkontang-kanting sebab semua urusan rumah tangga isteri yang pandai buat. Kita daripada bujang dulu pandai masak, tapi bila kita masak, bukan tak boleh, boleh. Kenapa tak sedap kenapa tak jadi sedap? Jadi dalam kategori tak pandai masak lah. Maksud dia, maknanya bukan tak pandai masak, boleh masak, boleh buat nasi goreng, tapi tak serupa macam isteri buat. Boleh buat cokodok, tapi oleh kerana bila isteri Allahyarhamah ni dia punya cokodok dia tu terlampau superb sampai kita ni jadi bingung, semua cokodok lain tak sedap. Makan mana-mana cokodok pun teringat wajah dia. Jadi bila kita buat sendiri cokodok, kita makan, alah, tak jadi. Jadi kita mengklasifikasikan cokodok kita sebagai cokodok daripada orang yang tak pandai masak. Bila kita buat nasi goreng, makan mana-mana nasi goreng pun kita rasa, Allah, kenapalah tak sedap macam bini aku buat. Maknanya bila aku masak tak jadi macam sesedap yang isteri masak. Kita kata aku tak pandai masak. Boleh masak. Anak-anak pun bila makan masakan kita senyap je semua. Itu dia. Jadi Allahumma salli. Cuba bayangkan keindahan Islam ni. Nak cerita keindahan Islam ni bukannya motivasi suruh poligami, bukan. Ini adalah aplikasi tauhid. Jadi bayangkan kecantiknya Islam dan ayat Quran tu, masna tu, dua tu. Bayangkan ketika hidupnya isteri saya ni, dia ada train seorang lagi yang menjadi backup pada diri dia. Jadi segala ilmu dia tu bila meninggal lah, siapa-siapalah meninggal suami dulu kan, sekurang-kurang dalam rumah ada lagi 2 orang adik kakak boleh tolong bantu. Mati isteri, paling kurang ada isteri seorang lagi backup. Mati suami dulu, ada adik kakak boleh tolong membantu. Yang muda panggil isteri tua kakak. Biasanya gitulah kan. Sebab itulah agaknya saya terfikir masna tu, 2 tu. Jadi ilmu menjahit dia hilang, ilmu buat cookies dia hilang, ilmu buat kek dia hilang. Hilang ni bersama dengan khazanah yang sangat berharga yang dia tak sempat train kepada sesiapa. Isteri saya bukan tak bagi tapi tak dan. Sibuk. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidaklah, jangan fikir yang pelik-pelik seperti saya menyesal apa yang terjadi. Tidak. Jangan buat fitnah tuan-tuan. Akal kita ni nakal, suka sekali membuat fitnah. Kita cakap lain, kita maksudkan lain, akal kita fikir lain, dan terlampau nakalnya akal ni sehingga boleh mendatangkan fitnah-fitnah baharu yang tidak orang yang bercakap tu tidak pun memaksudkannya. Tidak pula saya ini bercakap ingin memberi motivasi kepada pendengar ke siapa-siapa untuk
Poligami pula, lepas ni saya tak tahu apa-apa isu kalau ada dalam sidang pendengar ni sebarang isu saya tak tahu. Ini apa yang tergerak hati nak cakap je ni tentang keindahan ayat suci Al-Quran dan kekuatan aplikasi tauhid dalam kehidupan guna untuk kemenangan Islam. Sebab kemenangan Islam ini dia akan macam roda. Sekarang zaman kebangkitan balik. Jadi semua orang perlu kuat akidah. Dan tulang belakang kepada perjuangan ini adalah Serikandi yang mesti betul akidah ni. Bayangkan kalau akidah tak betul. Contoh dia kata, saya terima poligami tetapi tidak ke atas diri saya. Jangan berlaku kepada keluarga saya. Itu maknanya dia masih lagi ada keakuan diri. Biar kita ni jadikan lelaki kita ni yang takut. Contohnya, kita kata orang perempuan ni bila dia kata abang nak kahwinlah, saya tak kisah pun. Lagi dia takut. Terus tak jadi. Terus mandul terus. Tapi kalau dicabar nanti dia buat. Tapi kalau tak dicabar, kalau bagi izin, terus hilang kenakalan tu, tak ada dah. Tak nakal lah. Itu sesetengah lelaki lah. Lelaki yang lain saya tak tahulah. Yang saya kenal muslimin dia jadi macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang muslimin pula, yang bertauhid, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jangan kata tak nak tu maknanya keakuan diri. Kalau kata nak pun keakuan diri juga. Serahkan semua kepada Allah. Matikan diri. Kalau ada tak ada, alhamdulillah. Macam tu. Jadi yang pastinya di sini sebagai penutup dia nak membetulkan akidah kaum muslimat. Kerana muslimat pada hari ini perlu memperbetulkan akidahnya dengan menerima betul-betul Allahumma salli ala Muhammad. Ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, bahkan yang paling hebatnya kalau dia itu sendiri yang mencarikan untuk suami dia, bukan suami dia yang mencarikan, supaya lelaki dia terima. Kalau tidak, kita tak akan buat. Orang lelaki tak akan buat. Tidak akan mahu cari pasal, cari penyakit, cari masalah baru kerana buka cawangan. Yang duk ada pun tak larat nak belah. Jadi nak buka cawangan, kalau tak ada tawakal yang tinggi, jangan cari pasal. Jangan cari penyakit. Itu orang lelaki punya pemikiran. Risk management. Jangan buka cawangan kerana dia adalah amanah dan beban tambahan. Tapi kalau Allah yang suruh, kita tak boleh nak kata apa. Macam itu cerita dia. So sekarang ini masyarakat, saya letak 80% lah. 80% yang menolak dan marah dan benci isu-isu berkaitan poligami ni. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun begitu, Islam tetap menang. Allah Ta'ala tetap hadirkan orang-orang yang hebat macam Saleh Yaakob, macam Ustaz Azhar Idrus, macam Ustaz Abdul Samad, macam Agim Abdullah Hikmatyar, yang berjaya memimpin keluarga bahagia melalui sistem ta'adud zaujat ataupun poligami ini, kerana itu adalah benda yang diamalkan oleh zaman-zaman kebangkitan Islam. Sekarang zaman akhir zaman ni, bila akhir zaman, dia akan balik semula ke zaman dulu. Jadi perkara ini kena dicakapkan, iaitu pembetulan akidah di kalangan kaum muslimat, iaitu agar betul-betul redha, betul-betul menerima ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana kaum muslimat zaman Nabi dan sahabat, yang kuat akidah dia, kental jiwa dia. Yang apa nama mencarikan isteri untuk suamiku. Ada sinetron Indonesia, isteri untuk suamiku. Tu dah ada dah, bukan ni saya cakap ni bukan benda baru. So saya agaklah bila akhir zaman menjelma, perkara ini akan jadi sebagaimana roda al-manhaj ala khilafah nubuwah tu akan jadi balik, di mana
orang perempuan akan kembali membenarkan suaminya untuk kahwin lebih daripada satu. Ini saya pun tak tahu ni, saya cakap macam ni jangan buat fitnah kat saya pula nak kahwin lagi satu. Tak ada. Saya dengan isteri yang baru ni sangat bahagia. Dengan isteri yang baru ni tidak ada sebarang masalah langsung. Saya kena potonglah fitnah sebelum apa-apa terjadi kan. Sebelum apa-apa kenakalan minda, saya sifatkan, saya bahasakan yang baik lah. Bukan fitnah lah, tapi minda, otak tu nakal. Bila kita kata macam ni, dia kata, oh ini tak bahagia ni, ni tengah ada masalah nak kahwin lagi satu. Oh tak, tidak saudara-saudari, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak. Saya bercakap ini 100% lillahi ta'ala kerana akidah. Kekuatan tauhid itu perlu, dan dalam sistem kekeluargaan aplikasi kekuatan akidah, kekuatan tauhid dan juga membuang keakuan diri ini, salah satunya itu dia. Itu dia. Dia punya faedah dia. Peranan orang perempuan dalam kebangkitan Islam cukup besar. Bila kehilangan isteri, stuck. Bila kehilangan isteri, seorang mujahidin stuck, nak pergi mana pun tak boleh. Kita ni mengharap kepada adik-beradik, memandang tingkap, bila adik aku nak datang, bila kakak aku nak datang. Tiap-tiap hari pandang jendela sambil dokong baby, bila lah. Hari ni tak datang ke? Oh tak datang. Pukul 10 malam adik yang lelaki datang, alhamdulillah. Ada juga adik yang lelaki datang, dia tak tolong jaga baby. Jadi stuck, banyak aktiviti dakwah, tersekat, tak boleh nak pergi mana. Lalu Allah Ta'ala kesian kot dia tengok saya. Lalu tiba-tiba ada suara, aku nak engkau jaga baby. Lepas tu saya pun jadi macam mak, jadi macam ibu. Saya bertukar jadi macam orang perempuan. Tinggal lagi tak tumbuh susu dada je lagi. Kita jadi boleh duduk dalam rumah, jadi boleh macam ibu lah. Baby tu pun buat saya ni macam mak dia. Saya pun rasa tak apa, saya pun rasa redha. Bila tak tahu suara tu apa tu, suara malaikat ke suara apa, saya tak tahulah. Tapi selepas suara tu datang, ada kekuatan untuk jadi seorang ibu. Jadi saya faham macam mana keseronokan menjadi ibu, iaitu apabila anak tu tadi dia begitu memerlukan kita. Anak tu dia mai peluk bila kita tak ada, dia nangis bila kita bangun siap duduk kursi, dia nangis kita lalu sampai kena tutup muka, kalau tidak dia teriak nak kat kita ni. Serupa dengan dia buat kat mak dia dulu. Allah yarhamah. Isteriku yang solehah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga damai kau di sana memerhatikan kami buat talk ni. Mudah-mudahan mendapat syahid kerana sedang meninggal dalam keadaan menyusukan anak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perasaan itu hanya orang yang lalu je lah rasa. Nak dicakap dengan kata-kata pun tak sampai maksud. Hanya yang tahu je lah yang boleh faham, yang pernah melalui apa yang saya lalui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Namun ujian demi ujian yang berlalu itu merupakan satu masak, satu pembakaran keakuan diri dari yang pastinya daripada Allah SWT untuk memperkukuhkan lagi akidah umat. Rugilah kalau saya tak kongsi, rugilah kalau saya tak cerita. Takkan tuan-tuan nak lalu pengalaman yang saya lalui? Tak payahlah. Saya doakan semuanya berjalan lancar. Cuma cukuplah sekadar bukakan telinga, depangkan dada untuk menerima perkongsian yang amat berharga ini, iaitu pengalaman menjadi yatim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang, pilihan, kurniaan, keizinan
semuanya daripada Allah SWT jua, maka alhamdulillah Allah SWT menyusun dan meletakkan saya dan kita semua di majlis membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis mengimarahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tauhid dan sebenar-benar keesaan. Sebagaimana yang Ustaz tekankan tadi, kita nak lahirkan sifat kehambaan bi'abdihi, itu hamba Allah yang sebenar itu bukan saja hamba abdi, yang berbeza sangat-sangatlah. Itulah hamba yang membuang keakuan diri, yang tak ada keakuan diri, tak ada nampak kehidupan ini sebagai kehidupan kita, tak ada pemilikan. Kita tidak memiliki apa-apa, tapi segala-galanya dimiliki oleh Allah SWT. Segala-galanya berlaku dengan keizinan Allah SWT, dengan peraturan dan skrip daripada Allah SWT. Segala pekerjaan kita, segala amal ibadah kita, solat, baca Quran dan sebagainya, berzikir, bersalawat dan sebagainya, semuanya dengan kurniaan Allah SWT juga. Itulah kita bersyukur Allah SWT telah kurniakan ma'rifatullah itu. Kita kenal diri dan kenal Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan. Sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri sejak azali dan abadi. Azali itu ialah tidak ada awal, dan abadi tidak ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dan kita sebagai makhluk Allah SWT ciptakan ada awal dan juga ada akhir. Jadi alhamdulillah, apabila Allah SWT sendiri yang tanggalkan, buangkan dan juga leburkan keakuan diri itu, maka kita akan merasa begitu nikmat, begitu manis sekali kehidupan ini, dengan sebenar-benar kehidupan sebagaimana ditunjuki oleh Nabi SAW lah, dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah contoh ataupun ikutan ataupun idola kita, itu baginda Rasulullah SAW sendiri, yang sentiasa menanggalkan keakuan dirinya. Tidak ada langsung dalam kehidupan baginda SAW keakuan diri, tapi ada hanyalah kebesaran Allah SWT, kehebatan kudrat Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah SWT utuskan baginda Nabi SAW membawa rahmat seluruh alam, bukan saja manusia, jin dan sebagainya, tapi seluruh alam mendapat rahmat, mendapat nikmat daripada utusnya baginda Rasulullah SAW. Itulah idola kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Idola dan contoh teladan kita, ikutan kita itu insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, lepas itu sama-sama berkumpul bagi nak menceritakan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain, kita menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panduan kita itu la ilaha illallah, taala bagi tahu kita la ilaha illallah tu iaitu meniadakan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya mentadabbur, bukan hanya menyebut kalimah la ilaha illallah, tapi tadabbur betul-betul la ilaha illallah. Dan dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani 7 sifat yang berulang, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. 7 tu nak kita betul-betulkan, betul-betulkan la kan, dan itu semua ada dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa kita hidup, kita tidak merasa kita berilmu, kita tidak merasa kita berkehendak, kita tidak merasa kita melihat, semua dan sebagainya. 7 tu yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, ketua segala wali tu. Dan ikutan tu sebenarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya.
Dialah yang mengajar kita supaya kita ni betul-betul menjadi yang dikatakan hamba tadi tu. Bila 7 sifat tadi tu sama yang kaitan dia tadi sama. Tadabbur la ilaha illallah, pecahan 7 sifat yang berulang tadi tu. Itulah yang sebenar-benar abdihi. Rasulullah dia amat suka Allah Taala memanggil dia abdihi. Hamba tu dia suka. Sebab hamba tu dia tidak ada merasai dia kepemilikan tadi tu. Yang itu sebenarnya. Sedap sebenarnya. Kita nak duduk di situ. Sedap. Memang sedap pun. Syok kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada benda ni, kenal diri, kenal Allah. Sebenarnya bukan menstres sama kita, saya tambahlah tu menstres. Bukan menekan kita sebenarnya. Tidak, tapi dalam kehidupan kita, contoh kita nak solat berjemaah kan. Kita bersolat jemaah di surau masjid ke apa ke. Kita nak pergi tu bukan dalam keadaan tanggungjawab tau, tapi dalam keadaan nikmat. Kan? Macam Allahu akbar, Allahu akbar. Dia panggilan lebur tadi, lebur. Tak ada daya upaya aku. Hilang semua, binasa semua. Yang ada hanya Engkau ya Allah. Tu. Bila dia solat tu dalam keadaan nikmat, asyik mengasyik tadi tu. Dia tak ada rasa lagi keakuan tadi tu. Berdiri qayyumiyah dia tu pun semua dia semua tu. Itulah yang kita kena mengaji benda ni. Bukan kita dengar sekali kita dah boleh faham, tak, bukan. Itu yang kata nikmat. Solat Jumaat kita dah tahu dah kan, contoh kita bekerja kerja waktu pejabat ke apa kan. Saya mengalami sendirilah dalam kesibukan tu pun kita resah tau. Kalau pukul 4.30 tu aku resah bila nakkan panggilan tu tadi tu. Allahu akbar. Kawan kita yang memang rajin tu pergi ke Mindeh tu, kat bawah tu ada surau apa? Panggil surau apa? Surau Mindeh tu. Dia dah bagi kita signal lah, tip. Jangan lupa. Dia pula bagi tahu kita kan. Itu panggilan nikmat tadi tu, nikmat. Kita tak rasa kita ni bertanggungjawab nak membuat solat tadi tu, melakukan solat tadi tu, ritual solat tu kan. Sebab solat tu kita kena faham, solat tu maksudnya menyambung. Menyambung. Macam kita nak buka kipas, soket kipas tu kita sambung ke elektrik tadi kan. Itulah maksudnya. Kalau tak tahulah dia kalau dia ada ilmu sihir ke apa, dia gunakan dia tak guna soket, tak tahulah kan. Jadi itulah maksudnya. Kita nak menyambung tu kena solatlah, solat. Dan luar solat pun dia tetap solat juga. Solat menyambung dengan Allah. Dia 24 jam tu. Dia ingat yang tu semua tu, melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Tarik turun naik nafas tadi tu. Allah Taala bawa kita. Dia yang bawa tu. Sebab kita makan dan sebagainya, mentauhidkan segala sesuatu apa semua. Tu. Jadi itulah yang syoknya kita. Kita tak rasa kita buat kerja di office sekalipun, kan, dia tak rasa terbeban dia nak buat kerja tu. Sebab apa? Panggilan lebur tu dah masuk dalam diri dia tu. Lebur tak ada apa sampai dia jadi itulah. Sampai dia tenggelam. Tidak ada merasai keakuan diri itu. Itu yang sebenarnya. Itu nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kehidupan dengan Allah Taala. Kita bersama dengan Allah Taala tu, maksudnya bukan kita dan Allah tu kita dan Allah, bukan. Itu dua lagi tu. Tapi kita dengan bersama dengan Allah tu maknanya tidak merasai hamba tadi tu tidak merasai keakuan diri. Dia je yang ada esa. Sebab apa? Sekalian alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terzahirnya kita bukan nak menyatakan kita yang ada, bukan kita yang hidup. Itu permulaan dia kan. Awal-awal tu, wal-awlu tanpa permulaan tadi tu, Allah Taala jadikan tu bukan nak menyatakan kita yang ada, bukan kita yang hidup. Tapi dipecahkan lagi oleh Syekh Abdul Ghani tadi yang saya sebut tadi tu. La hayyun qalla kan semua, la hayyun, la alimun, la qaridun, semua tujuh. Jadi itu yang siapa yang bagi kita faham ni sebenarnya? Dialah yang bagi kita faham. Sebab dia nak jadikan kita ni, dizahirkan, untunglah kita ni. Dizahirkan kita ni untuk menyatakan dia yang esa. Untunglah kita. Kalau kita diberi faham, lagilah syok tu. Jadi macam saya suka ulang Syekh Idrus Mursyid Arif Billah di Kuala Lumpur. Dia suka, engkau akan diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab engkau nakkan Allah. Sampai engkau tak faham nanti. Bukan tak faham tu tak faham langsung, bukan. Tapi dia tak ada
Engkau yang faham. Aku tak ada apa, ya Allah. Itu dia. Dia delete semua. Dia kosong. Data-data dalam handphone tu semua dikosongkan. Semua. Kan? Nak masuk ni semua daripada datang daripada Allah SWT. Engkau akan lebih faham daripada Allah SWT. Sampai kau tak faham nanti. Tu. Jadi kita begitulah. Kita memang seperti hadis kursi pun menyatakan, kalau sekiranya kau datang kepada aku nak membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Masih lagi. Sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Kan? Dan sekarang kau datang aku tak bawa apa-apa, kepada aku, dengan aku, kepada aku, kau akan dirahmati. Itu sebenarnya. Itu adalah panggilan Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Dia nak pergi ni. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Nak dengan aku ni. Dengan aku je. Kau menyatakan aku je. Aku zahirkan kau, nak menyatakan aku yang hidup. Aku zahirkan kau, bukan menyatakan kau yang ada, bukan kau yang hidup, tapi nak menyatakan aku yang hidup, aku yang esa sebenarnya. InsyaAllah kita panduan-panduan yang sama-sama kita cakap pada petang ni semua bersangkutan semua bersangkutan. Semua bersangkutan. Siapa yang letakkan kalam tu semua datang daripada mutakallimun Allah Subhanahu Wa Taala. Tu semua maknanya kita bersangkutanlah semua ni. Kita menyatukan yang banyak, menyatukan kepada satu. Satu menyatakan yang banyak, bukan nak menyatakan banyak, tapi nak menyatakan dia yang esa. Insya-Allah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwata illa billah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita semua itu tadi daripada Khatib Rabbani, daripada rintasan-rintasan kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain mengajakkan kita sama-sama membuang, dipanggil tadi penanggalan ni tadi betul-betul penanggalan. Diajakkan kita semua sahabat-sahabat kita, ajakkan penanggalan, maknanya betul-betul yang hakiki. Tauhid ni makna penanggalan. Kalau tauhid ni kita tak tanggalkan, yang mana kita belajar, makna kita tauhid tu simpan di otak. Tak betul lah tu. Tauhid ni, tujuan tauhidnya ini ngesakan Allah. Makna tauhid ni ngesakan Allah, mesti ada penanggalan daripada rasa ada akuan diri, daripada rasa ada kepemilikan. Ni tak lama lagi saya ni dah berturut-turut dah makin rancak dah ni. Kita akan mengalami satu pelanggaran planet-planet yang akan menyebabkan elektrik kita ni akan terputus. Maknanya elektrik terputus satu dunia, internet pun terputus. Maknanya kita melihat huru-hara tu tadi. Huru-hara tu satu dunia. Peperangan tu satu dunia. Kita pun tak tahu dah sana macam mana cara peperangan. Negeri ke negeri kita pun tak tahu, terputus. Sebab kita selalu berhubung dengan internet menggunakan elektrik tenaga yang Allah bagi. Jadi bila terputus je tadi, bayangkan tuan-tuan, puan-puan, bayangkan, saya bagi ingat ni balik. Supaya banyak buat persediaan lah. Penanggalan. Tauhid betul-betul lah. Supaya hubungan kita betul-betul dengan Allah. Ni diuji. Maknanya kita dengan Allah ke dengan perhubungan dengan internet ni. Kita rasa tenang dengan internet ke tidak? Handphone kita tertinggal je. Tertinggal kat kedai ataupun majlis perkahwinan, tertinggal atas meja tu. Tak sampai pun 10 minit kelang kabut jadi huru-hara. Hak pun nak telefon ni ada penting ni. Oh ya Allah. Allah tu bila terlepas macam tak ada huru-hara. Jadi tu saya cakap tadi, penanggalan tu saya ingat ni selagi boleh dipandang internet dalam YouTube saya punya ni. Teman-teman kita ucap ni penanggalan supaya kita sentiasa berhubung dengan Allah. Kita tak buat kesyirikan. Perhubungan dengan Allah tu lebih bahagia daripada perhubungan internet, perhubungan apa pun dengan makhluk. Nombor satunya adalah kita nak wahablum minallah. Tapi kita tak lakukan sekarang. Minta maaf saya cakap nanti dah tak ada nanti. Ingatlah pesan saya. Bersedialah kembali kepada Allah sekarang ni. Nanti jangan jadi huru-hara ni nanti elektrik terputus, internet tak boleh berhubung dengan siapa pun. Tu jam nanti kelang kabut. Kalau siapa yang tak ada ilmu penanggalan, ilmu tauhid ni benar-benar. Kalau masih ada rasa pemilikan, masih kelang kabut akan jadi. Dia dah bergantung dengan
sesuatu, segala sesuatu. Dia tidak bergantung kepada sesiapa yang menjadikan, iaitu tauhid balik. Allah yang menjadikan segala. Jadi kita tak bergantung. Itu orang-orang sufi. Itu Rasulullah, Rasul-Rasul, para Nabi, orang sufi, Arif bin Billah, maknanya mereka dah siap dia menanggalkan semua dah. Jadi dia cukup dengan Allah dah. Jadi tak ada internet ke, tak ada apa semua, dia dah bersedia dia dengan Allah. Kita ni, saya pesan tadi, saya ingatkan tadi, jangan sampai jadi huru hara begitu. Kita kena tenang dengan Allah. Lakukan sekarang. Buatlah macam mana cara. Ya, lakukan sekarang. Nanti dah tak boleh nak dengar saya punya illiterate, tak ada nak dengar YouTube apa. Pesanan ni ingat betul-betul. Supaya bila dah tak ada, nanti tak tahu, tak boleh nak dengar lagi. Kita tak tahu jiran sebelah jadi macam mana, kampung sebelah jadi macam mana, huru hara ni. Masing-masing kita pun tak tahu berita macam mana. Tu jam kita rasa macam kiamat je. Sebab waktu tu kita tak rasakan Allah tu lebih mustahak daripada sekarang, maka bila jadi nanti lebih huru hara lagi. Iaitu buatkan persiapan. Kalau ada duit di dalam bank, dah ada apa ni, aset-aset, jual cepat. Belikan kambing, belikan lembu, beli tanah ke, buat tanah tu untuk proses tanam-tanaman. Ini jihad. Nabi kata jihad akhir zaman. Ingat. Nanti dah jadi ini, saya peringatkan lagi ni, mustahak ni. Sebelum ni dah diingatkan, ni dah semakin lebih hampir lagi. Kita nak menemui 2024 ni. Cukup 100 tahun kejatuhan. Khalifah Osmaniyah tu 100 tahun akan naik. Ni tadi, ini dah naik ni, dah kira naik, nak terus tembung kepada kiamat dah ni. Jadi akan berlaku di hadapan kita huru hara yang makin teruk. Sekarang pun kita tengok, bukan nak menakut-nakutkan, Nabi pesan kita tu bersedia, bukan nakut-nakutkan, bersedia. Makanan kita dah makin teruk, melambung. Setahun ni berapa kali naik harga barang. Sampai nanti lagi teruk, barang tak ada sampai. Satu dunia tak dapat barang. Internet mati, elektrik mati, apa semua. Kita nak berhubung dengan apa? Untuk nak hantar makanan, nak macam mana? Kita punya sendiri huru hara. Itu jam peperangan tu akan jadi lebih hebat, bayangkan. Jadi kita cakap tadi, orang-orang yang sentiasa dengan Allah akan mendapat karamah, dia akan dapat berita-berita tu langsung. Lebih hebat daripada berita internet. Dia langsung daripada Allah. Tapi bagi siapa yang dah bergantung kesyirikan dengan makhluk, maka dia akan mendapat huru hara. Kelang kabut nanti. Maka itu kembali cepat sebelum berbuat persediaan. Yang pertama adalah penanggalan kita kepada segala makhluk. Tanggalkan semua. Diri kita pun tanggalkan. Kita betul-betul Allah aja. Perbuat sekarang betul bersungguh-sungguh. Harapan kita aja Allah. Apa pun, lapar ke, apa ke, keadaan susah, Allah dulu. Ajar sekarang ni. Dengan puasa kita, dengan keadaan kita berbelajar, merasakan Allah aja lebih penting daripada yang lain-lain. Sekarang dah macam-macam masuk dah. Huru hara dah kita ni. Nanti bila datang huru hara ni lagi, baru kita faham rupanya apa yang kita ucapkan semua, kita nak kena buat persediaan. Apa yang Nabi pesan tadi, buat persediaan. Persediaan yang betul-betul adalah kita buang akuan diri, jadi hamba Allah sebenar-benar, hilang rasa, baru kita akan nampak nanti Allah akan hantarkan keamanan, ketenteraman. Tak ada lain yang boleh amankan tenteram kita, hanya Allah. Itu pasal orang-orang Pak ahli sufi, dia tak bergantung dengan segala sesuatu. Bergantungan dia betul-betul pada Allah Subhanahu. Jadi kita kena balik-balik kepada ilmu penanggalan yang benar-benar hakiki, iaitu ilmu ketunggalan, ilmu tauhid ni yang hakiki, iaitu penanggalan kepada semua segala sesuatu. Kita tak bergantung termasuk diri kita. Pergantungan kita tauhid, ketunggalan yang esa, betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala aja. Buat persediaan ni nombor satu. Baru lain nanti saya cakap tadi, jual aset-aset cepat. Sebab sekarang ni kita nak jual aset pun berbulan, 2-3 bulan baru dapat duit. Lambat. Tu tadi. Jadi beli, dapat tu belikan barang-barang yang boleh kita pertanaman ke, tanah ke, kita buat pertanam-tanaman. Keluar daripada bandar besar. Keluar daripada bandar
bandar besar pada pekan-pekan yang kecil yang lebih dalam lagi. Ini kita kena bersungguh-sungguh pada keadaan ni. Saya nak bagi tahu berapa hari ni dah makin planet-planet tu dah mula nak berhantaman tu, maknanya semalam nak ceritalah sakit-sakit saya. Saya pun tadi pun tak boleh nak keluar tadi lah. Bisa-bisa badan, maknanya nak nyampaikan ni pun tadi tak larat saya kata. Memang saya rasa saya tak nak tangguh ni hari. Tapi Allah bagi kekuatan pasal penting ni nak bagi tahu ni. Siapa-siapa pun yang dengar YouTube ni, ingat pesan. Nanti dah tak ada internet, tak dengar lagi YouTube pun tak boleh buka. Ingat pesanan saya sekarang, buatlah, bertindak sekarang. Bertindak sekarang. Jual aset-aset apa pun ada. Buat. Pertama sekali ni, ilmu ni. Kemudian yang kedua ni, larikan diri keluar daripada bandar-bandar besar cepat. Hijrah. Ya. Ni saya nak bagi tahu ni. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Minta maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan nada akuan diri. Wa'afu minkum. Semua kita berkata ni atas dasar Allah menyuruh kita berkasih sayang sesama kita. Jadi saya berkata atas kasih sayang untuk selamat kita sama-sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw